ينقاد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. توسلت إليك يا رسول الله في جميع الأمور، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung kitab Hidayatus Subyan pada muka surat 23, baris yang ke-14 daripada atas. Pada kata bermula jamak takdim itu 6 syarat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam perbincangan mengenai solat jamak dan juga qasar, dan kita masuk kepada permasalahan jamak. Dan jamak yang akan kita bincangkan iaitu permasalahan jamak takdim, jamak. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fi dharain, amin. Bermula jamak takdim itu 6 syarat. Ke jamak takdim iaitu kita himpunkan solat yang kedua di dalam solat yang pertama, seperti kita himpunkan solat asar di dalam solat zuhur, ataupun kita himpunkan solat isyak dengan solat maghrib, maka itu kita panggil jamak takdim. Dia ada 6 syarat. Pertama daripada 6 syarat, wajib tertib antara 2 sembahyang. Wajib tertib makna wajib berturut-turut di antara 2 solat, 2 sembahyang, dengan bahawa dimulai dengan sembahyang yang mempunyai waktu. Tertib antara 2 solat itu dengan makna kita memulai sembahyang dengan solat yang mempunyai waktu. Maknanya waktu yang pertama itu apa? Zuhur, maka wajib kena sembahyang zuhur dulu, baru solat asar. Begitu juga wajib sembahyang maghrib dulu, baru kita solat isyak di dalam maghrib. Itu jamak takdim, syarat yang pertama. Mesti mendahulukan solat yang pertama, yakni solat yang mempunyai waktu itu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, diniat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Niat jamak itu bila? Pada sembahyang yang pertama, iaitu sembahyang pertama zuhur nisbah kepada asar. Zuhur sembahyang pertama, sebab kita jamak, kita sembahyang asar dalam waktu zuhur, dan kita kena sembahyang zuhur dulu. Masa mana nak niat jamaknya? Maka sewaktu kita sembahyang zuhur, mana-mana tempat tak apa, asalkan di dalam sembahyang zuhur, dalam takbir ke, ataupun sewaktu nak beri salam baru teringat kita nak jamak asar dalam zuhur, maka kita niat waktu itu pun boleh, dibolehkan.
atau maghrib. Ini nisbah kepada isyak. Kita nak sembahyang dalam waktu maghrib. Niatnya bila jamak? Sewaktu kita sembahyang maghrib, dalam mana-mana tempat daripada sembahyang maghrib. Jikalau serta dengan salam yang pertama sekalipun, teringat ataupun kita niat jamak tu sekali sewaktu beri salam yang pertama. Kalau nisbah asal, kita sembahyang zuhur tadi, waktu nak beri salam zuhur tadi baru teringat dan kita niat. Dan niat tu pula maknanya bersekali beserta dengan salam. Assalamualaikum. Masa beri salam tu baru niat jamak, maka hukum masih lagi sah. Sebab salam yang pertama itu termasuk daripada rukun. Tapi sampai Assalamualaikum sahaja. Sebab perkataan salam yang rukunnya Assalamualaikum warahmatullahi sunatnya. Ketiganya, wajib berturut-turut antara dua sembahyang itu. Wajib berturut-turut, ataupun yang kita sebut muwalah, antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isyak. Wajib kena berturut-turut dengan bahawa, ini taswir nak sebut berturut-turut. Macam mana berturut-turut? Dengan bahawa tiada menyelangi antara keduanya. Antara keduanya, kedua solat maghrib, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Tiada menyelangi antara keduanya itu masa yang panjang, masa yang lulus dua rakaat sembahyang yang ringan keduanya. Sekadar tu je. Antara contoh, kita nak jamak asar dalam zuhur. Selepas daripada sembahyang zuhur, jangan diselangi oleh masa yang panjang. Maknanya kalau lulus sembahyang dua rakaat sunat, kita tak sembahyang lagi asar, maka mualatnya putus. Dia panggil mualat putus lah. Sebab dia panggil lulus di situ dua rakaat sembahyang sunat yang ringan, dan dipanggil menyelangi masa yang panjang di situ. Dia tak nak, dia nak mualat terus. Contoh lepas sembahyang zuhur, isyak rokok ke sebatang dulu, nak sembahyang asar, nak jamak ataupun jaga anak sekejap, tukar pampers anak sekejap, contoh. Itu tak. Masa tu kalau lulus dua rakaat sembahyang sunat yang ringan ni maknanya buat sekadar rukun-rukun sahaja, maka jamak tadi putus, maka tak boleh lagi sembahyang asar. Kena sembahyang dalam waktu dia asar kan. Kita pergi tandas dulu kan, sembahyang zuhur, lepas tu nak cek ke, nak berak kan, pergi tandas, tu putus mualat, tak boleh. Asar kena sembahyang waktu dia kan. Walaupun kita dah niat dalam waktu zuhur sekalipun, dah niat dah, tapi oleh kerana terputus mualat, maka asar wajib kena sembahyang dalam waktu dia. Keempatnya, syarat yang keempat, jamak takdim kekal safarnya, yakni kekal perjalanannya bila hingga takbiratul ihram. Ini bagi orang yang sembahyang ataupun maknanya masa dia musafir itu dia bergerak, bergerak dalam solat. Contoh, kita solat atas kapal terbang, ataupun kita solat atas kereta api. Masalah solat kita berhenti al-art, yang ini tak jadi masalah. Ini kita solat atas kenderaan, tiba-tiba kita solat zuhur tu, dalam waktu zuhur tu kita dah niat nak jamak asar dalam waktu zuhur. Sebelum daripada salam, sebelum daripada takbir sembahyang asar tu sampai dah destinasi kita, maka jamak ataupun musafir tadi putus, tak boleh dah, tak boleh jamak dah. Itu makna kekal safarnya hingga takbiratul ihram, sembahyang yang kedua, sembahyang asar tu contoh. Kita takbir sembahyang zuhur, sampai di destinasi, sembahyang zuhur tak habis lagi, contoh, baru nak beri salam, sampai dah, putus mualat. Putus, dia panggil putus safar dia, maka tak boleh jamak.
dan tiada disyaratkan wujud seperti pada takbir ihram yang sembahyang yang pertama. Yang ini tidak syarat kekal safar pada takbir yang pertama. Masalah kita sembahyang pertama ni, sembahyang zuhur ni, bila kita boleh maknanya kita keluar daripada qaryah kita tu. Contoh kita keluar daripada sini, kita kata petalik perdana ni, tuan-tuan dan puan-puan, mana sempadan petalik perdana contoh, kena tahulah bagi orang biasa musafir. Keluar daripada situ, maka pada titik itu bermulalah musafir kita. Maka di situ maknanya kalau waktu zuhur tu belum masuk lagi, kita boleh jamak qasar. Kalau dah masuk waktu zuhur, kita dah belum sampai sempadan keluar lagi, yang tu tak boleh jamak qasar. Kelimanya, perkekalan waktu sembahyang yang pertama dengan yakin. Perkekalan waktu sembahyang yang pertama dengan yakin hingga memberi salam sembahyang yang keduanya. Ini sama, lebih kurang. Maknanya waktu sembahyang pertama tu biar kekal. Makna kekal tu bila? Makna kita angkat takbir sembahyang kedua, contoh asar tadi, masih lagi dalam waktu zuhur. Masih lagi dalam waktu zuhur. Itu maknanya. Jangan takbir bagi salam tu kita niat jamak takdim, nak sembahyang zuhur, nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Kita sembahyang zuhur pun dah akhir-akhir waktu dah. Contoh masalah jumpa masjid dah akhir waktu dah. Kita sembahyang zuhur. Dalam sembahyang zuhur tu kita niat jamak nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Tiba-tiba beri salam orang azan asar. Boleh jamak takdim? Tak boleh lah. Makna asar tu kena sembahyang dalam waktu dia lah, sebab dah masuk waktu asar dah. Itu maknanya. Keenamnya, zan ia akan sah sembahyangnya. Zan ia akan sah sembahyangnya. Yang pertama, zan ia akan sah sembahyang yang pertama supaya keluar perempuan yang mutahayyirah, maka tiada harus baginya jamak takdim. Kena zan sembahyang yang pertama kita tu sah. Bagi orang laki-laki tak ada masalah lah. Kena yakin sembahyang zuhur kita tu dah sah, baru boleh sembahyang asar jamak takdim ni. Nak sembahyang asar dalam waktu zuhur contoh, kita dah sembahyang zuhur, nak sembahyang asar dah selesai sembahyang zuhur tu, nak sembahyang asar, kena zan ni maknanya 90%, 80% kita merasakan bahawasanya solat zuhur kita tu dah sah. Kalau rasa was-was 50-50, aku sembahyang zuhur tak disah kata, bolehkah nak sembahyang asar dalam waktu zuhur jamak takdim? Tak boleh. Nak keluar apa? Nak keluar masalah perempuan yang mutahayyirah dia panggil. Ini dalam bab fiqh. Perempuan mutahayyirah ni perempuan yang maksudnya dia tak ingat hid dia tak ingat. Dia panggil perempuan yang bingung dalam masalah hid. Nak mari bila ni? Contoh hid, tuan-tuan dan puan-puan, dia mutahayyirah, dia bengang dengan hid dia. Mari hari ni, bulan ni dia tak ingat bulan. Maknanya orang yang perempuan mutahayyirah ni, dia tak boleh jamak takdim. Tak boleh jamak takdim sebab dia bingung tentang haid dia. Dia bingung tentang haid dia. Masalah perempuan yang mutahayyirah ni, dia panggil perempuan yang dia tak ingat masalah haid dia. Haid dia datang bila, beradatnya bila, banyak mana bulan-bulan, dia tak ingatnya tu. Pada waktu tu
Maka masalah jamak takdim ini, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh buat dah. Perempuan mutakhirah, maknanya dia kena sembahyang dalam waktu. Kena sembahyang dalam waktu, zuhur dalam waktu dia, asar dalam waktu dia. Dan demikian lagi tiap-tiap sembahyang yang lain. Dan demikian lagi tiap-tiap sembahyang yang lazim. Yang lazim ini makna sembahyang yang wajib oleh iadahnya, maka tiada sah dijamak akan dia. Ini juga sembahyang yang tidak sah kita nak jamak. Sembahyang yang macam mana? Iaitu sembahyang yang wajib iadah. Wajib iadah ni wajib diulang kembali. Wajib ulang kembali. Sembahyang macam mana? Sembahyang masalah orang tak ada air. Contoh, pada negeri yang ghalib ada air. Contoh, negeri kita ni ghalib ada air. Malaysia ni negara kita ghalib ada air, dia panggil 6 bulan ada air. Dia topik negara yang ghalib ada air, dia panggil ghalib ni kebiasaan ada air, iaitu 6 bulan ada air, 6 bulan tak ada air, itu dia panggil negara yang ghalib ada air. Malaysia ni sepanjang tahun air tak pernah putus. Maka apabila tuan-tuan dan puan-puan, negara yang ghalib ada air tiba-tiba tak ada air, maka kita sembahyang dengan tidak ada air waktu tu. Tak ada air, tak boleh berwuduk, tayamum pun tak boleh. Kita tayamum, maka orang ni dia panggil sembahyangnya wajib iadah. Wajib kena sembahyang balik. Contoh orang pergi Mekah. Contoh pergi Mekah, nak ambil wuduk tak boleh, nak tayamum pun tak boleh. Tak dapat kebang. Contoh tak dapat kebang. Lepas tu sembahyang wajib, kena sembahyang. Maka dia sembahyang dalam keadaan sebegitulah. Sembahyang dalam keadaan tak ambil wuduk dan tak bertayamum. Ini masalah dia panggil sembahyang yang wajib diulang balik. Kena wajib ulang balik. Boleh jamak? Tak boleh. Tak boleh jamak. Contoh kita masuk waktu zuhur, duduk atas kapal terbang, nak sembahyang zuhur. Zuhur tak payah niat jamak. Sebab sembahyang kita tu wajib iadah, wajib sembahyang balik. Bila? Apabila sampai di tempat yang aman, yang ada air, yang boleh kita sembahyang, yang boleh kita berwuduk ataupun kita bertayamum contoh, maka waktu itu kena sembahyang balik. Sampai di Jeddah, sembahyang balik. Tak boleh jamak. Orang kita dia jamak. Nak jamak boleh, kena ambil wuduk. Ambil wuduk. Tapi ni tak boleh nak ambil wuduk, dia panggil masalah fatidut tuhuraini, masalah orang yang luput dua alat suci. Dan inilah yang dipanggil dalam mazhab kita Syafi'iyah sembahyang menghormati waktu. Air tak ada ataupun air ada tapi tak boleh nak guna. Tak boleh nak guna, air ada. Hanya yang boleh gunanya waktu nak basuh kencing, nak basuh sekadar tu je. Ataupun dilarang guna. Dilarang guna. Air ni tak boleh untuk ambil wuduk contoh. Maka pada waktu itu dia panggil fakidut tuhuraini lah. Wajib kena sembahyang balik. Orang ni boleh jamak takdim, tak boleh. Oh kita senang jamak takdim. Atas kapal terbang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kena belajar juga. Masalah orang yang suka musafir ni, masalah solat jamak. Boleh dia jamak ke tak? Ini disebut. Demikian lagi tiap-tiap sembahyang yang lazim, yang wajib. Yang lazim itu makna wajib oleh iadahnya. Iadah ni makna ulang balik, sembahyang balik. Maka tiada sah dijamakkan dia. Kalau dia jamak sah ke tak? Tak sah juga. Tak sah. Sembahyang wajib kena sembahyang, tapi dia panggil sembahyang menghormati waktu. Nak tayamum pun tak boleh. Nak tayamum dengan apa pun tak ada.
Yang debu tak ada, kita dah sentuh sikit dulu dalam bab tayamum. Setengah orang dia tepuk cushion depan dia tu ya. Boleh tayamum macam tu? Tak boleh. Itu bukan syarat tayamum. Dia kena debu. Salah satu syarat dia debu yang suci. Debu tanah, bukan habuk. Debu tanah yang lekat di cushion kereta, di kereta kita, itu habuk, bukan debu. Yang lekat di dinding, habuk, bukan debu tanah. Dia nak debu tanah. Dan debu tanah tak ada air, tak ada semuanya macam tu. Tapi apabila dah sampai, wajib diadah. Orang ni tak boleh jamak. Tak boleh jamak. Ingat. Bermula syarat jamak takhir itu dua syarat. Habis jamak takdim, masuk kepada syarat jamak takhir. Maknanya kita sembahyang sembahyang yang pertama dalam waktu yang kedua, sembahyang zuhur dalam waktu asar, sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Itu dia panggil jamak takhir. Jamak takhir ni dia senang. Kalau nak banding dengan syarat, dengan jamak takdim, dia agak maknanya leceh sikit. Sebab dia tadi 6 syarat dia ada. Tapi mana-mana pun afdal, tak ada masalah. Mana lebih afdal, jamak takdim, jamak takhir, ini rukhsah daripada Allah Ta'ala. Jamak ini. Pertama daripada dua syarat jamak takhir, diniatkan jamak di dalam waktu yang pertama. Jikalau tinggal ia pada lulus sembahyang yang mempunyai waktu itu di dalamnya sekalipun, memadalah. Maknanya niat jamak takhir itu bila? Iaitu kita niat di dalam waktu yang pertama. Dalam waktu, bukan dalam solat, dalam waktu. Kalau jamak takdim tadi, kita niat jamak dalam solat. Kita niat dalam sewaktu kita solat zuhur, nak sembahyang asar dalam waktu zuhur, kita ingatkan dalam hati kita sewaktu kita sembahyang zuhur, nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Itu jamak takdim. Jamak takhir, kita niat nak sembahyang yang pertama tu, sembahyang zuhur contoh dalam waktu asar. Bila niatnya? Kita niat dalam waktu yang pertama, dalam waktu zuhur. Maknanya masuk waktu zuhur contoh. Nak jamak takhir, nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Niat je lah. Tak perlu takbir, niat je. Lintas ke hati, aku sembahyang zuhur dalam waktu asar. Macam tu je. Dia tengah makan sup pun boleh, dia tengah makan mi goreng pun boleh, tak ada masalah. Asalkan niat dalam waktu zuhur, dalam waktu yang pertama. Aku nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Itu dia panggil niat sembahyang yang pertama di dalam waktu yang kedua. Jikalau tinggal ia qadar lulus sembahyang yang mempunyai waktu itu di dalamnya sekalipun, memadalah. Akhirnya bila? Akhir nak niat. Akhirnya sehingga tinggal sekadar kita kata 10 minit nak masuk waktu asar, tak niat lagi. Tapi kalau 10 minit itu kita sembahyang zuhur lulus, kita tak nak sembahyang dalam waktu asar, maka boleh kita niat lagi. Tapi syarat masa tu lulus untuk sembahyang. Kalau kita nak sembahyang lah, tapi kita tak nak, dia tinggal masa yang pertama tu. Contoh kita kadang-kadang terlupa kan, terlupa nak niat, tengok dah pukul 4:30 dah, asal 4:40 contoh, tak niat jamak takhir lagi. Boleh niat lagi. Tapi kalau tinggal 5 minit je lagi, nak ambil wuduk lagi, nak solat lagi, tak lulus itu, ayat tu tak sah untuk niat. Ataupun tinggal 2 minit lagi nak masuk waktu asar, 5 minit lagi kita ambil nak masuk waktu asar, tak niat lagi jamak takhir, baru niat, sah. Yang tu tak sah. Zuhur kena sembahyang qadha lah. Sembahyang qadha lah itu. Dosa sebab taksi, sebab cuai itu. Itu maknanya diniatkan jamak di dalam waktu yang pertama jikalau tinggal ia qadar lulus sembahyang yang mempunyai waktu itu di dalamnya sekalipun, memadalah. Keduanya, perkekalan safarnya hingga sempurna kedua sembahyangnya. Maknanya perjalanan kita tu kekal hingga
sembahyang yang kedua, hingga sembahyang yang kedua. Okay? Maknanya kita sembahyang zuhur, sembahyang asar tu, dalam waktu asar tu maknanya masih lagi dalam iddah musafir, dalam iddah musafir. Itu maknanya. Habis. Wallahu a'lam. Habis. Faslun, bermula sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Ramai orang sembahyang berjamaah tapi tak belajar cara solat berjamaah. Sebab anggapannya senang. Payah apa ustaz, ikut orangnya. Itu yang tak berapa belajar tu. Baik, bermula sembahyang berjamaah pada menunaikan sembahyang fardu yang 5. Kita sembahyang je berjamaah pada menunaikan sembahyang fardu yang 5 je sembahyang fardu. Jemaah yang dituntut pada sembahyang fardu yang 5. Dalam mazhab kita 5 waktu sahaja sembahyang fardu, dan dia dituntut secara berjamaah. Bagi siapa? Nanti disebut. Iaitu fardu kifayah. Banyak 5 waktu ni zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kenapa ada orang kata 6 ke? Ada lah. Tak sebut dalam mazhab kita Syafi'i 5 sahaja. Lain daripada 5 ni semuanya sunat. Sembahyang witir ke dia, sembahyang hari raya ke dia, maka itu dikira sunat semua. Iaitu sembahyang berjamaah pada menunaikan sembahyang fardu kifayah. Fardu kifayah yakni memadai sekurang-kurangnya 2 orang makmum seorang, imam seorang, maka atas qaryah tu, satu kampung tu, terangkatlah fardu kifayah. Fardu kifayah tu atas apa? Atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni maknanya yang ada akal, yang balik. Itu dia panggil mukallaf. Yang lelaki, mukallaf mana? Mukallaf lelaki. Sebab itu lelaki afdal sembahyang berjamaah. Orang perempuan afdal sembahyang di rumah. Nisbah afdal. Nak datang boleh, bukan kata tak boleh. Nak sebut nisbah afdal. Kalau tak nak menuntut ilmu lah, perempuan tu tak nak menuntut ilmu, dia dah pandai dah contoh. Okey. Maknanya sembahyang dia tu adakah afdal di masjid atau di rumah? Di rumah lebih afdal bagi orang perempuan. Saya kata bukan kata tak boleh datang masjid, ni nisbah afdal, nisbah lebih dia. Tapi orang perempuan kadang-kadang berebut nak datang masjid. Kita pun tak tahu kenapa. Sedangkan lebih di rumah kalau dia solat. Datang balik bukan belajar. Yang belajar tak ada masalah. Kalau datang sekadar nak solat berjamaah dengan imam, mana lebih afdal? Rumah lebih afdal. Kata ulama. Bagi orang perempuan, lelaki afdal di masjid lah. Padahal kita ni buat, kita maaf sebab kita buat kadang-kadang manusia ni buat kerana nafsu pun ada, buat amal ibadat. Datang juga masjid, sedangkan afdal di rumah. Kalau kita kan buat di rumah lah, tak rumah kita, lepas tu tak bising, tuan-tuan dan puan-puan, tak kelang kabut, orang perempuan lah maknanya. Yang merdeka, lelaki itu pula yang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang mukim, yang mukim ni maknanya duduk satu tempat, niatnya lebih pada 3 hari nak duduk. Itu dia panggil mukim. Contoh kita pergi satu tempat, kita pergi mana? Contoh kita pergi London lah, nak pergi banyak lama mana? Nak pergi 2 minggu. Niat nak pergi 2 minggu. Sampai di sana musafir putus. Sampai di kota London, di airport London, putus musafir.
Dan kita dipanggil orang apa? Orang yang bermukim. Sebab kita duduk lebih pada 3 hari di situ. Orang mukim dia panggil. Musafir betul. Sembahyang Jumaat wajib. Kalau ada tempat lah. Ini tak kadang-kadang tak sembahyang. Sebab dia kata, saya musafir. Musafir apa 2 minggu. Sama juga ni, ni setengah orang tak faham. Masalah dia balik kampung tu. Dia balik kampung, dia tak tahu status dia. Saya ni ustaz, orang mukim ke orang musafir? Ni kampung saya. Saya lahir di sini. Memang awak lahir di sini pun, tapi awak sekarang duduk di mana? Bermukim di mana? Bermukim di Shah Alam, macam tu. Bermukim di Shah Alam. Makna bermukim ni duduk lebih pada 3 hari. Balik kampung tu sekadar 2 hari je. Maka dia panggil kita balik kampung tu masih lagi dalam musafir. Sebab duduk tak lebih pada 3 hari di situ. Boleh jamak qasar, tak ada masalah. Kalau duduk nak balik kampung seminggu, yang tu habis dah. Dia panggil orang mukim pula. Kita bermukim di kampung lebih pada 3 hari. Ni kadang-kadang duduk seminggu kat kampung, dia diingatkan dia musafir lagi. Tak pergi sembahyang Jumaat. Ada orang tanya, ustaz saya ni wajib Jumaat tak? Balik raya baru ni macam-macam lah orang tanya. Kita tak faham masalah. Belajar tapi tak tahu faham ke tak. Saya ni wajib Jumaat ke tak? Saya kata awak balik berapa hari? Saya balik seminggu wajib Jumaat kan? Kenapa tak wajib kan? Kan saya musafir. Musafir apa? Dia dah seminggu dah duduk. Niat nak balik seminggu. Sampai pintu kota tu. Contoh nak balik Kota Baru, sampailah pintu kota Baru tu, habis musafir. Sebab niat nak balik seminggu. Tapi kalau niat nak balik sekadar 3 hari sahaja, atau kurang daripada 3 hari, walaupun sampai di kampung kita sekalipun, musafir tak putus waktu tu. Musafir tak putus, makna boleh jamak qasar. Kalau tak nak pergi sembahyang Jumaat pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh pergilah, sebab timbul fitnah. Kenapa orang ni biar tak pada sembahyang Jumaat tak pergi? Sebab orang jahil ramai ni dia timbul fitnah kan. Sejak tu kalau lupa tak sembahyang Jumaat ni, contoh. Kita musafir, dia tak tahu. Sebab tu baik pergi. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan fitnah. Kalau semua orang ahli tak ada masalah, senang cerita. Dalam perjalanan boleh. Dia masa sampai itu tak boleh. Sampai di pintu sempadan dia tak boleh. Apabila dalam perjalanan tu dia panggil itu dalam perjalanan musafir. Kita niat contohlah nak balik kampung, niat nak bermukim di kampung seminggu. Perjalanan kita tu bolehlah kita jamak qasar. Tapi apabila sampai di pintu kota dia tu, pintu daerah kita nak masuk tu, kampung kita tu, putus. Tak boleh lah jamak qasar. Sebab kita dah niat nak bermukim. Dalam perjalanan boleh, tak ada masalah. Waktu tahu lagi, asal tak boleh sembahyang dah. Asal kalau sembahyang dalam waktu. Kita niat je. Sebab tu dia sebut tadi. Kita dah buat jamak takdim. Okey, kita dah buat jamak takdim. Yang tu boleh, tak ada masalah. Maknanya kan tak perlu sembahyang asal dah. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita dah buat dalam waktu musafir kita. Buat dalam waktu musafir. Yang tiada uzur. Fardu kifayah ni atas siapa? Atas mukallaf lelaki merdeka mukim yang tidak ada uzur. Yang tidak ada uzur. Kalau ada uzur tak wajib kan? Tak jadi fardu kifayah. Uzur contohnya, tak adalah sakit kita kata. Ni orang kita ni pelik juga. Waktu tak uzur tak datang, waktu uzur nak datang.
ada seorang tu semayang raya, dah 3 tahun dah tak pergi semayang jemaah. Semayang jemaah saya kata fardu kifayah. Ustaz, saya 3 tahun dah tak semayang berjemaah. Dia kata, tahun ni saya nak pergi semayang raya, boleh kan? Saya kata, kenapa tak pergi semayang jemaah? Dia kata, uzur Ustaz. Tak apalah, saya kata uzur tak ada masalah lah. Dan orang lain pun dah buat, tak ada masalah lah, gugur fardu kifayah tu. Dan kita uzur ni tidak dituntut lah tak kita, walaupun orang tak buat, contoh masjid ni tak buat fardu kifayah, solat jemaah, kita uzur, adakah kita dikira berdosa kerana tak datang? Tak, sebab kita uzur. Dia kata 3 tahun dah saya tak solat berjemaah Ustaz, rasa nak semayang jemaah. Jadi saya nak pergilah semayang raya ni Ustaz. Oh, saya kata, awak kata dah semayang fardu tak pergi berjemaah. Dia fardu kifayah pun tidak dituntut antara uzur. Ni semayang sunat, apatah lagi baik tak payah pergi. Sebab tidak dituntut. Saya kata uzur apa? Selalu keluar kecil, lagi dah tak payah datang. Saya kata lagi tak payah datang sembahyang. Kita dah belajar dulu masalah orang yang silsil baul, orang yang selalu keluar kecil ni, dia tak boleh tunggu waktu dia basuh, kemaluan dia tu, waktu dia bersihkan, waktu dia sumbat dalam lubang kecil tu, waktu dia ambil wudu, waktu dia solat ni mesti berturut-turut. Benda ni mesti mualah. Masuk waktu zuhur, contoh masuk waktu zuhur sahaja, dia nak solat, dia basuh, dia sumbat, dia ambil wudu, terus solat. Lepas tu kalau datang masjid, dia tunggu bila nak qomat ni, maka kecil tu dia makin keluar. Ulama kata tak sah. Sebab tu dia kena ada partner tadi, basuh, sumbat, ambil wudu, sembahyang tu berturut-turut. Tak boleh nak datang masjid tunggu, tak boleh macam orang lain. Sebab awak uzur dan awak dimaafkan daripada datang berjamaah. Yang tak maaf ni orang macam kita ni lah, yang suka buka siang hari main futsal, malam main pingpong. Tuan-tuan, tak ada sakit apa-apa, tiba-tiba solat jemaah tak datang. Yang tu kena. Dia dituntut sebagai fardu kifayah. Maka wajib diperbuat akan dia. Akan sembahyang berjamaah ni wajib buat. Di mana? Pada tiap-tiap kampung. Tiap-tiap kampung wajib kena buat. Tiap-tiap kampung. Dalam kampung ni, kat sini payah nak panggil kampung. Kalau kampung kita senang. Ni kampung A, ni kampung B. Sini kita panggil section je kot. Section mungkin 28. Section 28 ni pula banyak surau yang tak ada masalah. Tapi yang Nabi sebut ma min thalathatin min fi qaryah. Yang masalah qaryah ni masalahnya. Dalam perbahasan ulama, masalah qaryah ni, kampung ni luar mana. Baik. Tidak ada daripada 3 orang daripada satu kampung, wala badwin, dan tidak ada 3 orang daripada satu badwin tu, maknanya tempat pindah randah. La tuqamu fiha al-jamaah, yang tidak didirikan pada 3 orang yang dalam satu kampung. Dalam satu kampung tak ada 3 orang je, wajib ke buat jemaah? Nabi kata wajib buat. Wajib buat. Maknanya kampung ni sekadar ni lah. Maknanya kita kata ada satu surau, ada pasar kecil, tu dia panggil kampung Korea. Kecuali balat tu dia besar sikit. Dan masalah musafir yang keluar daripada Korea tu, Korea ni kata ulama, dia lebih besar lagi. Korea dalam bab musafir ni besar lagi. Sebab tu kita sebut dulu, kalau boleh ataupun yang paling
Kita tanya tuan-tuan guru, dia nak berjaga-jaga makna keluar daripada daerah. Kampung dengan makna daerah. Contoh kita daerah Petaling, Perdana, contohlah keluar daripada daerah tu baru boleh jamak kosong. Kampung ni dalam bab solat berjamaah ni dia lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Baik. Maka jika kampung yang kecil, maka memadai diperbuat akan dia pada satu tempat juga. Kalau kampung kecil, orang tak ramai, memadai buat satu tempat. Itu. Kata setengah ulama, kata setengahnya, kampung ni maknanya dalam bab sembahyang jemaah ni, kalau orang azan dia dengar, penduduk sekitar tu dengar. Itu qaryah, dengar. Baik. Kalau kampung tu kecil, penduduk tak ramai, memadai satu tempat. Dan jika kampung itu besar, maka wajib diperbuat akan dia beberapa tempat. Kampung tu besar, orang ramai, ulama sebut wajib buat beberapa tempat. Surah sana satu, surah sana satu. Kena buat banyak tempat sikit lah. Nak buat tu di mana? Tempat yang zahir dengan dia syiarul Islam. Tempat yang orang boleh tengok di situ, tempat orang solat berjamaah. Itu makna. Itu makna. Tempat yang mana orang boleh tengok ini tempat solat. Jangan buat dalam bukit, jangan buat dalam hutan. Buat tepi-tepi jalan yang mana orang tengok, ni masjid, ni surau, boleh solat di sini, boleh solat berjamaah. Kena ada syiar dia. Dan lagi disyaratkan sikit. Dan lagi disyarat memperbuat akan dia akan salat berjamaah. Tadi syarat dia tadi, kalau kampung kecil satu tempat, kalau kampung besar beberapa tempat. Kalau tak buat juga berdosa lah. Habis dosa. Sebab tu tuan-tuan yang datang ni, orang lain yang minta maaf sebut, yang tak datang, yang datang tempat lain tu biar tak apa. Dan tak datang tu kena terima kasih pada tuan-tuan yang datang, sebab terangkat dosa dia dengan sebab tuan-tuan datang solat berjamaah. Sebab tu pahala cukup besar. Dan lagi disyaratkan memperbuat akan dia akan solat berjamaah pada tempat yang diketahui dengan dia segala orang yang mukim. Orang mukim tahu. Ni syarat asalnya. Nak buat surau, nak buat masjid, tempat solat berjamaah, iaitu tempat yang diketahui dengan dia dengan tempat solat berjamaah segala orang yang mukim. Orang tempatan tahu itu tempat orang sembahyang jemaah. Dan orang yang musafir, orang musafir bukan dia lalu dia tahu, ni tempat solat berjamaah. Orang musafir pun tahu. Ni kadang-kadang setengah orang tak tahu mana masjid, cari masjid tak jumpa. Orang musafir sendiri cari. Orang mungkin tak apa lah. Kadang-kadang orang mungkin pun tak tahu mana masjid dia kat sini. Tak tahu. Dia tak tahu sebab dia tak pergi, bukan masalah tidak ada syiar. Dan orang yang musafir yang lalu pada kampung itu, orang lalu kampung itu musafir, dia tahu ni tempat solat. Dengan sekira-kira tiada malu seseorang masuk padanya. Itu fungsi masjid asalnya. Orang nak masuk tak malu, orang nak masuk tak payah minta izin. Itu masjid surau ni. Ni kadang-kadang nak masuk masjid pun malu, nak minta izin. Mana nak kunci masjid ni, kunci surau. Sebab banyak sangat penyamun, banyak sangat pencuri. Itu masalah lain pula lah.
Tak apalah kalau sebab kerana tu. Tapi kalau sebab kerana semata-mata tuan-tuan dan puan-puan, dikhususkan masjid ataupun surau untuk ahli qaryah saja, yang tu tidak, dan tidak memandai, tidak ada satu masjid, tak boleh sebut di mana, dikhususkan untuk ahli qaryah tu je. Bukan ahli qaryah tu, untuk waktu tu je. Contoh dah semayang zuhur, dah siap semua semayang zuhur, dia kunci habis. Ada juga masjid macam tu, di satu tempat yang kita pernah jumpa lah di situ ada. Maknanya kalau nak sembahyang kena pergi masjid lain. Kena pergi masjid lain. Di masjid tu khusus untuk waktu tu je. Dah selesai solat habis ada. Lepas tu pagar pun dia kunci habis. Tak boleh. Ni tak tahulah Ni mungkin masjid personal lah kot. Masjid orang kaya-kaya, personal sikit. Baik. Dan hasil berjamaah itu dengan 2 orang. Hasil berjamaah dengan 2 orang, seorang imam, seorang makmum. Dan banyak berjamaah itu bertambah kebajikan dan afdal daripada yang sedikit. Berjamaah ramai itu lebih afdal daripada jemaah yang sikit. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, tolong imarahkan masjid. Sebab apabila jemaah itu lebih ramai, maka itu tempat yang paling afdal kita sembahyang berjemaah. Tolong adanya imarahkan masjid lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ni tempat yang paling afdal daripada yang sedikit. Tapi kalaulah tepi rumah kita surau, masjid tu jauh, contoh, tapi ramai, nampak macam mana? Hanya tu kena pandai-pandai. Imarah juga surau. Sebab apa? Sebab nak tarik orang. Imarahkan juga. Maknanya kalau kita tak tolong imarahkan, surau makin tak ada orang, surau makin tak ada orang. Ada satu surau saya pernah pergi tuan-tuan, saya pun naik malam. Dia kata, ustaz, dia kata kat sini tak ada orang buat kuliah. Saya kata kenapa tak ada? Sebab tak ada duit. Tak ada duit. Maknanya tidak dapat mengimarahkan di kawasan ni, kawasan sebelah pun masuk ke mana situ, Bukit Lancong, ada situ seorang dia, saya kata dia nak buat kuliah tapi tak ada dana. Dia tanya saya, ustaz, saya nak bantu ustaz pun, tapi saya bukan nak puji, tidak. Maknanya kalau ustaz tolong datang mengajar, boleh minta tolong sungguh. Saya kata boleh, tapi syarat kena ada orang nak mengaji. Kalau tak ada orang nak mengaji, saya tak datang. Kata insyaAllah ada. Kita kata 20 orang, kata tak apa, insyaAllah boleh. Maknanya dia tidak boleh nak mengimarahkan. Maknanya waktu tu je, waktu kita buat kuliah je, baru orang datang. Baru orang datang. Tu dah 3-4 tahun dulu lah. Sekarang ni insyaAllah maknanya jemaah pun makin bertambah. Maknanya adalah dana-dana sedikit. Maknanya sebelum daripada tu tuan-tuan, dia tak boleh nak mengimarahkan surau tersebut. Orang ramai, tepi-tepi surau tu saya tengok apa ada rumah besar-besar, tapi tidak ada semangat untuk mengimarahkan masjid. Tidak ada orang yang nak menggerakkan. Dia minta tolong jugalah mengurusi dia, imam dia kata tak apa, saya datang lah. Tak apa. Lepas maknanya waktu tu je diimarahkan surau tersebut. Waktu kita buat solat kita buat tazkirah ataupun kuliah saja. Nak sebutnya tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat ni tak sedar masalah sembahyang berjamaah ini dituntut sebagai fardu kifayah. Maknanya sebelum daripada tu, kalau tak buat hukum dosa, habislah orang kampung tu. Ni baru surau kampung. Surau kampung, makna orang kampung tu habis kena tanggung dosa. Sembahyang zuhur tak ada orang azan, sembahyang asar tak ada orang azan. Orang ada nak pergi azan tu, pakai tak nak semua. Kesian juga macam tu. Maka
kita kalau ada kuasa kemampuan untuk menggerakkan satu-satu tempat, tolong buatlah. Dia nak paling kurang 2 orang je, bukan ramai pun. Tapi nak cari imam dengan makmum yang nak istiqamah tunggu sembahyang berjamaah. Nanti kita alhamdulillah kat sini imamnya ada untuk istiqamah. Maknanya dia tak buat kerja lain pun tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk jadi imam pun dah memadai bagi dia. Ini satu ganjaran pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Orang lain pergi beli kerja, boleh dapat duit bulan-bulan 10,000, 20,000 cari kerja buat niaga bisnes. Dia tak, sebab dia tunggu. Kalau dia pun buat kerja juga, tak pernah jadi imam. Sebab tu kena terima kasih pada dia banyak-banyak lah. Bukan semua orang boleh jadi imam, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan masalah imam, Bilal pun kadang-kadang satu surau tu tuan-tuan. Kalau dia ada seorang Bilal, kalau Bilal tu tak ada kan, tak ada orang azan, datang seorang tengok tak azan lagi, waktu dah masuk puk tari, dia tak nak azan. Orang ramai, dia duk harap kau seorang tu je Bilal yang azan. Bilal tu tak ada, dia tengok. Sebab tu kena banyak terima kasih lah pada imam, pada Bilal yang bertugas tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada dia, walaupun tak ada habuan dunia, walaupun habuan dunia tidak memadai, maknanya insya-Allah habuan akhirat Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan banyak berjamaah itu bertambah kebajikan dan afdal daripada yang sedikit habis. Kerana sembahyang berjamaah itu lebih atas orang yang sembahyang seorang diri. InsyaAllah kita berhenti di situ. Tersambung pada kuliah yang akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah saya bangsakan pada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.